you. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Setelah kita dikejutkan dengan case ataupun satu lagi berita panas yang melibatkan 8 adun. Ada yang sudah memberikan gelaran kepada mereka 8 adun rasuah. Video bincang rasuah. Dan akhirnya berita ini telah tersebar di seluruh Malaysia, khususnya di negeri Sabah. Tapi persoalannya, bilakah dalang paling utama di dalam kes ini akan ditangkap? Nah, tuan-tuan dan puan, satu perkongsian terbaru daripada Malaysia kini, laporan SPRM dibuat terhadap bekas pegawai kanan syarikat perlombongan Sabah. Satu laporan dibuat kepada SPRM terhadap bekas pegawai kanan sebuah syarikat perlombongan di Sabah yang didakwa menyalahgunakan kuasa. Sumber memberitahu FMT. Dakwaan itu berkisar hubungan rapat bekas pegawai itu dengan seorang broker dari Semenanjung. Menurutnya, pakatan sulit antara mereka mendapat perhatian Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, yang memutuskan tidak memperbaharui kontrak pegawai tersebut menjadikannya sangat kecewa. Penamatan kontrak juga membolehkan dilakukan siasatan yang mendapati pelanggaran tata kelola yang baik dan salah guna kuasa. Bagi melindungi diri mereka, bekas pegawai kanan dan broker berkenaan menggunakan taktik ugutan seperti rakaman video yang telah dirancang sejak awal. Mereka bekerja sama dengan parti politik tertentu untuk meneruskan agenda mereka, dan mereka juga cuba melindungi diri untuk mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang pemberi maklumat dengan bertindak sebagai pemberi maklumat dengan tujuan melindungi jenayah mereka, tambah sumber itu. Sumber berkata, Haji Ji enggan tunduk dengan cubaan peras ugut berkenaan yang dikatakan bermula beberapa bulan lalu. Walaupun tiada nama disebut, laporan dipercayai ada kaitan dengan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management, Sdn Berhad John T. Enggihon, dan pemberi maklumat yang mengancam untuk mendedahkan skandal rasuah membabitkan 8 adun di negeri itu. Malaysia kini menyiarkan video yang didedahkan oleh pemberi maklumat yang melaporkan Enggihon mendakwa Haji Ji menyalahgunakan kuasa dan memihak kepada kontraktor tertentu. Akhirnya kita pun masih tertanya-tanya, siapa dalang paling utama di dalam kes ini? Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan berita pemergian satu lagi pemimpin politik legenda di Malaysia yang juga rakan ataupun sahabat kepada Tun Dr. Mahathir. Daim Zainuddin disahkan telah meninggal dunia bertarikh 13 November. Dan pada akhirnya, apa respon ataupun apa kenyataan terkini khususnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu perkongsian daripada Malaysia kini, Anwar zahir takziah atas pemergian Daim. Sebelum ini, Tun Mahathir juga ada membuat kenyataan mendoakan Daim Zainuddin dan ada membuat kenyataan supaya Daim Zainuddin mendapat keadilan. Keadilan daripada apa? Adakah daripada Anwar Ibrahim ataupun mungkin hanya kenyataan Mahathir secara umum? Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah buat
keluarga Allahyarham Daim Zainuddin yang meninggal dunia pagi tadi. Dalam satu hantaran ringkas di media sosial, Anwar berkata, Daim merupakan tokoh yang telah menyumbang kepada negara, terutama ketika menjadi Menteri Keuangan. Terima perkabaran pemergian Tun Daim Zainuddin setibanya di Lima, Peru. Salam takziah buat keluarga Allahyarham. Kerajaan mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau kepada negara, terutama semasa menjadi Menteri Keuangan. Al-Fatihah, kata Anwar. Allahyarham meninggal dunia pada usia 86 tahun di Hospital Asunta di Petaling Jaya, Selangor pagi tadi. Ketika mengesahkan berita itu, peguamnya Gurdial Singh Nijjar memaklumkan Daim Zainuddin mengalami stroke baru-baru ini dan menjalani rawatan di unit rawatan rapi ICU hospital tersebut. Dewan Rakyat hari ini bertafakur selama 1 menit bagi menghormati pemergian Allahyarham. Allahyarham meninggalkan seorang istri, Naimah Abdul Khalid, dan 5 cahaya mata. Dia menjadi Menteri Keuangan sebanyak 2 kali, yaitu pada 1984 hingga 1991 dan pada 1999 hingga 2001. Kedua-duanya ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad yang dilihat sebagai sekutu rapatnya. Daim yang juga tycoon perniagaan kembali aktif di pentas politik apabila menyertai kempen PH semasa PRU 2018 yang diketuai Mahathir yang ketika itu menjadi pengerusi Bersatu. Daim sekali lagi menjadi perhatian selepas SPRM memulakan siasatan ke atasnya berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dia didakwa di mahkamah atas kegagalan mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset miliknya. Istrinya, Naimah, turut berdepan dakwaan yang sama. Hubungan Anwar Daim dan Naimah kemudian mendakwa pentadbiran Anwar melakukan pendakwaan politik terhadap mereka. Walaupun pernah bersama-sama berkhidmat ketika pentadbiran Mahathir, kedua-duanya dilihat tidak mempunyai hubungan yang baik. Namun, ketika kemuncak skandal 1MDB, Daim berkata dia kembali menjadi peguam atas tujuan melawat Anwar semasa pengerusi PH itu menjalani hukuman di penjara Sungai Buloh. Daim ketika itu berkata, lawatan itu membincangkan soal usaha menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Hubungan mereka dilihat kembali renggang selepas keruntuhan kerajaan PH pimpinan Mahathir. Jun 2022, Daim berkata, Anwar sepatutnya bersarah daripada politik dan memberi laluan kepada pemimpin lebih muda. Anwar kemudian membalas dengan berkata, Daim tak tidur malam jika dia menjadi Perdana Menteri. Sambil menambah, Daim perlu memberi penjelasan berkenaan pendedahan kertas Pandora yang antara lain mengandungi dakwaan berkenaan akun luar pesisir miliknya. Saudara-saudara, apa komen Anda?